Sebab dia suruh buat mapping, so saya setakat ni lah saya boleh buat mapping law. Okay. Dan actually yang lagi satu actually tulis tu saya tak sempat, tapi saya cari paper lain lah. Paper lain lah setakat ni berapa paper Okay. tapi itulah Okay, yang ni bagus. Macam ni sebenarnya what you can do now is we can go one paper at a time, and then you can kita nak cari, saya nak bagi apa ni, bantuan dari segi direction lah. Kalau bincang kata paper ni kamu jumpa apa kan, what is the findings, what is the objective of yang dia punya study tu. Lepas tu kita boleh mergekan nantilah. So why don't you go through this apa. Tapi itulah yang chapter 2 literature review tu quite tough lah, saya rasa nak write up. Dia gini, you bila nak write up, dia sebenarnya kena susun dari segi dia punya title, section title dulu. Kita nak cerita pasal apa dulu, lepas tu apa. Lepas tu kita susun lah slowly. Bukanlah hari ni kena complete everything, tidak. Itu yang kita ada one whole semester for you to do it. Jadi ada sebab lah metodologi. Sekarang ni saya nak you tumpukan kepada literature. Contohnya kalau kita kata what is the meaning of job satisfaction? What is the meaning of apa ni job culture? How do we define Japanese punya working ethics? How do you define non-Japanese ethics? What are the differences? So those things must be kena di apa taruh letakkan sebagai dalam konteks lah. Lepas tu macam inilah. Mungkin ada yang tak berkaitan pun. Mungkin dalam bukan nak terangkan semua sekali everything, tidak. Yang penting lah. Maknanya it is very selective. As a researcher, kita select. Kita tentukan scope dan fokus. Kalau nak buat semua sekali, we don't solve the world problem lah. The world problem is too big. So don't solve big problem. Too big lah. Jadi too big yang so big. So maksudnya dalam kes ni katakanlah saya fokus pada package lah, gaji dengan benefit dengan management Japanese management style ke apa kan. Culture tak ada culture tu lah, working culture ni nampak tak tengah-tengah ni working culture, tapi itulah saya tak tapi saya tu pasal gini, kamu kena baca dulu lepas tu apa ni summarizekan apa yang you baca, lepas tu kaitkan ataupun comparekan. Jadi dia punya systematic tu dia kena tunjuk dia punya flow lah. Baru nampak dia tak boleh jenis tak tahu, saya tak tahu dia punya isi dia apa. Isi dia apa, dia punya contohnya lah dari segi ikut opportunity kan. Jadi adakah you nak masukkan ataupun ialah itu mungkin dalam kalau kita buat survey masukkan simple je masukkan. Adakah syarikat ni melaksanakan opportunity dah? Adakah promotion opportunity? Jadi kita boleh tentukan di scope lah. Okay. Apa lagi saya nak share? Itulah saya pun tak sempat nak buat right so nak bincang apa. Kita bincang yang you punya literature yang you dah buat table. Yang tu mungkin kita dapat idea, mungkin saya boleh bagi input. Itu mula dari hari ni yang 3 ni dah bincang itu. Yang saya buat terangkan semula pasal kadang mungkin ada idea tak sampai kan. Kadang tak perasan benda tu penting. So basically yang first ni Izumi,
Tak nampak ni? Dengan tak nampak sekejap besar sikit. Tak share screen. Oh, tak share. Sorry. Tadi ni dia masih nampak apa PowerPoint. Okay. Okay, ni yang first ni. Actually macam saya explain itu apa ni. Ni daripada meja jugalah. Saya Yon Kim dengan Abdul Rahim ni. Okay, so basically dia cakap memang Malaysian memang favor American dengan European punya company lah, compare with Japanese dengan Korea. Nampak saya besar sikit? Nampak okay. Nombor 2 yang ni daripada UPM Electronic. Actually dia cakap about one-third lah, one-third certified, one-third rasa okay gitulah, and then the one-third actually dissatisfied dengan workingnya Japanese. Okay. Tapi dia cakap the older executive more certified lah, mungkin dia dah stable kan, dah apa ni panggil, dah comfortable. Daripada di study ni, apa yang agaknya yang kamu boleh kembangkan, ataupun kamu mungkin nak confirm tahun bila ni? Ni tahun bila punya study? Tahun bila saya tak dia tahun tak tahun Okay, saya tak tahu tahun. Dia kalau kita nak refer paper tu tahun ke berapa belakang yang actually kita rasa strong punya ni lah. Dia bukan masalah tahun, Ahmad. Dia bukan masalah tahun. Masalah dia adalah isu ataupun problem. Tahun ni apa ni, dia kalau relevan, mungkin 10 tahun lepas dia paper pun sesuai. Relevan. Dia relevan. Dia bukan apa, kamu risau sangat tentang tarikh, tentang ni. Kamu risau benda tu. Kamu risau benda yang tak perlu dirisaukan. Not strong. Okay. Tak ada. No. Apa ni, why must we think about strong paper? No, think about the problem. Read the paper. Okay. Kalau benda tu mungkin ada segi kelemahan, dia tak dapat buat semua ni. Mungkin ada benda yang dia tak dapat masukkan. Jadi kita boleh tak replicate the study. Replication and also to confirm. Pasal survey ni dia hanya valid pada masa itu je. Dia keputusan. Kita boleh survey lagi sekali. Okay. Nampak tak? Pasal benda tu benda yang berterusan kan. Ni paper dia. Ni paper dia sekejap. Saya besar sikit. Dia tak tulis tahun dia. Dekat jurnal mana? Dekat apa ni? Kena check balik ni dekat mana dia punya reference ni, kena benar ni. Kena tengok dia punya ni. $80-an tapi ni 80-an dia punya reference. Reference tak ni. Dia tak tulis kot. Dia tak tulis. Saya pun tak ingat saya download daripada mana ni. Rasa tak apa. It's okay. That one boleh check balik nanti. Cuba dia punya substance ni. Substance dia apa? Dia punya, what's the substance inside? Apa yang dia apa ni kan? Yang boleh tengok lah. Dia. Okay. Ni lah. Appear not satisfied lah. Masa tu, actually, okay, that condition. Okay. Actually dia dengan culture Japanese yang mainly pada seniority kan, dia bukan pada apa dipanggil capability pun dia kira juga, tapi seniority tu itu yang dia emphasize untuk Japanese company. Itulah yang saya rasa saya jumpa 2 paper yang emphasize benda sama ni, memang seniority promotion. What can you further do with that? Apa yang boleh agaknya macam ni survey kan? Tapi dia dah buat tak case study, contohnya yang kita sebutlah, kita nak buat case study dengan the real
engineer yang face this, betul ke seniority ni? Kita boleh interview katalah 10 engineer. Jadi itu jadi tambahan kepada apa yang dia dah buat. Itu dia secara questionnaire ni kadang-kadang dia orang punya pandangan kan, questionnaire. Tanda pun kadang. Tapi kalau kita dapat macam tadilah dapat buat satu case betul-betul case study lah. Case study maknanya kita interview beberapa engineer dan mungkin kita boleh buat balance lah. Kita boleh buat non-Japanese train dengan Japanese train, Japanese educated, dengan non-Japanese kerja dekat Japanese company, dengan non-Japanese train kerja dekat non-Japanese company. Nampak tak ada 4 what you call quadrant kan? Nampak tak? 4 quadrant. Jadi case study ni mungkin lebih kepada nak kenal pasti dengan lebih detail lagi lah. Jadi apa dia dalam ni, ambil lagi, cari lagi dalam ni, apa dia sebenarnya yang kita boleh jadikan sebagai satu kajian lanjut lah. Kajian lanjut. Nak faham yang lebih dalam. Okay. Contohlah. Kalau macam case study ni, itulah sebab nak cari 10 tu saya takut susah nak dapat. Boleh ke kalau kita katakan 4 sampel lah, 4 atau 3 sampel. Seorang ni Japanese graduate, remain at the Japanese company. Satu Japanese graduate, no more with Japanese company. Another third maybe Japanese graduate, I would say that mungkin dia move to another what you call another career lah, business ke ataupun mungkin government ke. Okay. Saya nak kamu kalau nak buat macam tu, cari dalam jurnal, similar kind of method yang digunakan, tapi topik dia mungkin lain lah. Bukan dia mungkin job satisfaction, dia mungkin tentang experience. Jadi tengok pernah tak orang buat dalam kes nak buat perbandingan, dia pakai 1-2 saja responden. Journal paper, cari journal paper yang semua kat journal paper. You can find a lot of things from journal paper. Mungkin bedang tu, mungkin bukan pasal job satisfaction, mungkin bidang lain, tapi dia buat interview untuk project management contohnya. Pengalaman project management dekat oil and gas, Malaysian company versus non-Malaysian. Tengok ada tak? Dan bagaimana dia buat? Bagaimana dia buat benda tu? Boleh tak kita copy? Boleh tak kita ikut cara yang dia buat tapi konteksnya lain? You understand me? Yeah. Jadi kena based on Okay, kita move. Okay, ini actually ini ada paper actually dia survey ni dekat Ion lah. Ion punya ni. So Ion dekat China, Ion Japan punya Ion dengan Malaysia punya Ion. So dia ada 3 different finding lah. Macam mana Malaysia punya how Malaysia prefer the learning, and Chinese manager how they thinking, they reflect, and also the Japanese way management. So how is this going to be? Kata kalau kamu nak buat case study, katalah case study method untuk ni kan, apakah jenis-jenis soalan yang boleh ditanya kepada orang? That's why Malaysian engineers, Malaysia mungkin both. Tak kira kau Jepun train ke, non-Jepun train ke, you will not be able to withstand Japanese punya meticulous. Meticulous means
Saya tak tahan tu. Saya memang dia pakai feeler gauge, check gap dekat jig ni. Daripada pukul 6 pagi, pukul 8 pagi sampai pukul petang dia tahan duduk situ. Cucuk lepas tu dia tulis. Cucuk dia tulis. Kita tahan. Jadi ginilah maknanya kan. Benda yang subtle ni, dan you pun ada pengalaman. Bukan tak ada pengalaman. Jadi you punya pengalaman tu juga you terjemahkan dalam bentuk, oh ini aku nak kena tanya. Yang ni aku nak kena tanya. Oh yang ni bahagian berkaitan dengan thinking style. Ini berkaitan dengan how they command style. Dalam management ni banyak benda yang kita boleh pecah-pecahkan. Ini leadership style. Yang ni, jadi cari benda tu dan you can look at Japanese way of teaching. Dia pun tak teacher. Dia pun tak suka ajar direct macam ni. Ini cara Melayu ajar. Orang Melayu dia akan ajar, dia akan tunjuk A to Z. Macam ni orang Melayu ajar A to Z. Saya suka lah, style memang saya suka. Tapi dia pun, ni kertas, kau buat sendiri. Okey. Saya banyak kali tanya soalan, dia tak jawab. Okey, buat sendiri. Buat sendiri. Cari sendiri jawapan. Betul tak? Okey. Ya. Bukan nak kata, tapi kebanyakannya dia punya way of transferring knowledge is different. Jadi kalau orang yang malas fikir dan dia tak nak fikir ataupun dia inilah dia akan dia tak selagi lah. Jadi dia nanti kamu kena tengok sikitlah human behavior sikit, management style sikit. Jadi grupkan dia benda-benda yang satu ni kan. Okay, saya move next. Ini actually dekat Proton. Saya pun yang ni kuantitatif kan, survey. Kuantitatif ya. Actually mainly pasal welfare lah, dia punya macam benefit human resource-nya ni lah. Pasal welfare, Tapi dia punya ni belum lagi ni kamu boleh baca lagi paper ni, the issues to what extent, how, why and will be explored kan. Ini relative lah, tapi dia punya finding tu apa, dia punya finding kan, dia punya apa, results dia kan, what did they find. Ni saya saya tak detail lagi punya detail. Jadi kena tengok apa yang dia jumpa. Lepas tu macam tadi lah, pick up balik lah, macam tadi thinking style. Ini apa, human resource dari segi apa kan. Okay. Actually ni pasal conversation lah, pasal seniority. Seperti saya cakap tadi, yang atas tadi dia cakap pasal seniority, so ini pun cakap pasal seniority jugalah. So how actually they not align dengan local yang punya ni lah. Ni Malaysia juga ni. Malaysia. Dia punya komedi Malaysia. Saya baca title pun saya dah tahu dah, narrow scope dia conversation. Kamu baca title? Ya. The title of the paper, the changing apa? HRM practice. Ya. Impact of conversation practice of Japanese. So saya baca title pun saya dah tahu dah, ini tak cakap benda lain ni, conversation. Saya tengok je saya dah tahu dah, maknanya dia tak akan cakap tentang culture, dia tak akan cakap tentang management style. Dia hanya conversation. Jadi conversation can be one of your big topic lah. Your conversation punya ni kan, unless you tak nak jadikan dia benda yang besar lah. Saya rasa itu antara key dia kot, yang orang tak not apa favor. Not favor kan. Ni ada sikit-sikit lah, tapi itulah mainly
Okey, saya akan baca balik pasal ini kamu ambil daripada ni kan. Oh ni, describe promotion prospect apa. Okey. Half would likely to leave. Ni company Jepun ke company company Jepun tapi American yang kerja American dia yang punya survey paper tu. American yang kerja dekat company Jepun lah. Dia cakap same thing lah. Very likely lah. Itu add out tu kena ada tahun tu Letakkan tak ada tahun tu. Okay. Jangan lupa tahun. Tahun ni penting masa kita nak tengok kan. Okay. So they would likely or very likely leave. Okay. 50%. Okay. Tapi apa dia punya tu? Reason apa? Why they want to leave? Because of compensation. Takkan satu je. Mainly itulah saya cakap lah, seniority promotion actually not Japanese punya style actually dia seniority. Sekarang ni masalahnya company tu katakan dia di Jepun, kemudian dia buka di Malaysia. By right sebenarnya orang Malaysia expected of course get the promotion lah. Tapi biasanya dia akan transfer Japanese people to let's say to Malaysia to get the position that kind of position. They fill up promotion untuk itu Japanese style. MNC dia kan. Yeah. This kind of. Okay, kita ni saya tak berapa sangat baca ni. Okay, so it is Japanese style human resource management lah. Human resource management. Apa beza Japanese human resource management dengan Malaysian human resource management? Apa beza yang besar? What is the main difference that exists? Okay, macam Malaysian punya style actually dia will promote local people lah. I would say Japanese dia akan promote Japanese juga. So dia akan naikkan Japanese punya ni, dia akan buka branch lain untuk promote another Japanese. Itu dia punya style. Okay. Then try to summarize. Lebih kepada dia punya isu dia apa sebenarnya? Isu apa sebenarnya yang kamu nak buat? Contohnya kata nak buat perbandingan. Macam tadi kan clear kan? Kamu tengok first paper tadi. First paper tu adalah dia punya problem statement dia macam ni lah lebih kurang. Adalah job satisfaction, who wants to work, okay. Dia punya problem statement dia mungkin macam ni kan. Kita kata bahawa American way of doing work is different from Japanese way of doing work. Jadi, what is the criteria of the individual? Jadi Malaysians ni dia punya kecenderungan dia suka cara pengurusan Jepun ke? Dia suka cara bukan saja pengurusan lah, maknanya cara kerja lah. Pasal cara kerja ni adalah termasuk budaya, pengurusan, management. Dia punya boss dengan punya worker relationship, dia macam-macam lah. Kalau kamu dapat paper ni bagus ni, ada paper dia yang Dr. Rahman ni. Sebenarnya Dr. Rahman ni. Dr. Rahman tu kawan saya tu. Jadi Jadi kalau kamu nak tengok macam mana dia, mungkin kamu boleh extend kerja dia ni. Ataupun ulang semula tapi konteks lain. Nampak tak? Mungkin kamu buat who wants to work for Japanese and non-Japanese companies. Tak kisahlah dia American ke Malaysian ke, ataupun who wants to work for Japanese companies or Malaysian companies. Jadi ada dalilnya, dia tak sama dengan research yang dia buat. Nampak? Betul tak Dr. Rahman? Betul. Kawan Dr. Rahman yang kalau dapat paper dia, temu baca, temu tengok, boleh tak kat mana kat mana boleh
boleh kita ni using two type of survey, one based on student, and prospective new graduate. Simple je saya ingat research ni. Cuba bawa sikit. Job pursue intention tu. Job pursue intention. Jadi why don't you go detail kat bawah ni. Pergi dekat dia punya reference, kita tengok reference dia. Kau baca lah paper ni. Banyak. Baca sampai kamu faham paper ni. Itu tugasan kamu next week. Saya nak tahu kamu terangkan saya apa paper ni. Next week ada references, tengok reference. Kalau kamu tak faham yang diterangkan dalam tu, cari paper dalam reference ni. Okay, faham. Cari paper dalam reference ni dan try to read the paper and then try to understand what this is about. Jadi kalau kata kita nak ubah sikit, kita boleh buat perbandingan antara Japanese and Malaysian. Jadi boleh buat paper macam ni satu. Ni cantik ni. Projek ni lah maknanya siapkan perbandingan antara kamu jangan risau orang tu tak naik pangkat ke, tak naik pangkat dia, jangan risau. Benda tu itu dah luar kawalan kita. Okey. Dah kita tak boleh buat apa. Kita katalah Jepun sekarang ni kita nak tahu secara objektif. Secara objektif, apa dia punya perbezaan. Lepas tu yang bab-bab yang apa ni, tu emosional tu tepi kanan. Okey. Dah tak ada. Fakta saja. Contohnya faktanya adalah Jepun ni memang teliti. Jepun dia cara kerjanya adalah perfection. Tu buku bagus tu, The Japanese Factory tu. Buku lama tu 1958. Tengok tu. Dia refer tu. You see, people refer to 1958 punya apa ni seminal book, seminar. Betul saya sebutlah, saya pernah refer 1938 ni book, Economic Control of ni. That is research is dan tengok paling apa ni paling latest dia refer apa? Kita tengok. Paling latest dia refer 2010 ada, 2003 ada, 2013 ada, 2005. Ni publish 2019 tau. Tapi ni sosiologi jadi kena tapi sikitlah, dia tak payah pergi detail sangat macam sosiologi kan, dia jadi sosiologis tak kemudian. Crime of Lean Production System. 2017. 2017. Pasal saya ingat mungkin dia publish 2019, mungkin dia submit 2018. Dan setahun nak publish kan. So ada tu, dia ada bawa ada Rahman ada tulis ada paper, The Cultural Values of apa? Mana? Yang 2017 tu. Tu stop. Tu. Kita tengok. Kyong, Soyum, Izumi Mori and Abdurrahman Ibrahim 2018 Cultural Values Matter. Attractiveness of Japanese Companies in Malaysia. Bawah sekali belaki. Okey. Kim, tu related paper dengan dia ni. Pasal Kim Soyun ni, Kim ni lecturer Meiji ni, nanti dia akan ajar kamu ni. Okey. Kim. Japanese saja. Dia Korean. Korean ya. Dia Korean apa ni, dia kerja kat Jepun. Malaysia no Nikkei Kigyo to Rodo Shijo. Apa tu? Kuala Lumpur Shoken no Jire Bunseki. Miyamoto 2007. Okey. Malaysia no Nikkei Kigyo to Rodo Shijo. Bunseki. Wasuri Masta. Okey. Kaigai Jigyo Katsudo Gihon Chosa. Jadi kalau kamu nak buat Jepun kan, paksa lah balik. Okey, so saya ambil cari paper semua ni. Bukan semua, jangan semua, bukan semua. Maknanya kalau boleh banyaklah, kalau boleh. Banyaklah. Dia akan jadi ni kan. Okey. Tengok dulu macam mana, pasal ni sosiologi ni sosiologi. Saya pun takut bila nanti kamu pergi terlalu banyak sosiologi, kita sesat pula, bukan bidang kita kan. Jadi kita
kita human resource management. Kita lebih kepada human resource management. Lebih kepada apa ni, what do you call, practices lah, practices. Ataupun kita nak pergi engineering practices pun boleh. Lepas tu macam Mijin dia ada Vival. Saya dengar macam ada interview je, ataupun tak ada presentation macam kita lah. Okay. Ini kamu download daripada internet? Ya, saya dapat daripada tu research apa saya tak ingat tu. Tapi research scholar, okay, dia ada lah, free lah ni. ResearchGate ni, free lah free ya. Okay. Jadi baca in more detail lah, yang beberapa paper ini pun boleh. Saya nak betulkan lah. Last week kamu tanya saya berapa buku surat kan. Jadi saya sebut 100. Jadi saya rasa, to be fair, kalau masters by coursework ni kan, saya pernah nampak report yang 60 buku surat pun ada. Okay. Maknanya bukanlah semesti 100 lah. 100 tu for MPhil lah, for research lah. Tapi kalau projek macam ni, saya ingat 60 buku surat pun ada lah orang yang tulis kan. Daripada tu pun ada, saya pernah jumpa. Tapi, boleh lepas lah. Boleh lepas lah, tapi tak seronok lah. Kadang tak dapat terangkan dengan lebih jelas kan. Saya tahu problem with engineers like you is that when you go to academic punya qualification, buat masters, you face difficulty trying to articulate, trying to express words what others say. So that is a skill. Itu ada satu kemahiran, writing skill, yang you have to build up. You have to build up. You kena every day probably you write 1 sentence, 2 sentence. Lepas tu you combine 1 sentence, 2 sentence. So from now onwards, my advice is di samping you baca, ambil scribble sekali, tulis terus. Maknanya kata nak tulis, okay, the most important aspect for this, blah 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 blah. There are many ways that companies try to blah 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 blah. So it give you, dia bila kita latih menulis, it will become something which is habit lah. Problem engineers ni dia tak suka tulis, karangan. Yelah, kita tak boleh nak seringkas mungkin kan. Tak boleh. Itu saya kena pecahkan apa ni pemikiran itu kan. Maknanya untuk laporan akademik, kita mesti berupaya untuk present our thinking in term of writing, because jangan ingat orang tulis tu dia saja nak guna perkataan-perkataan yang nak terangkan lebih, tak. Itu daya pemikiran kita nak terjemah dalam bentuk tulisan. Jadi kita kena belajar skill tu. Nak kalau nak buat PhD lah, saya prepare daripada sekarang ni, saya target kamu PhD je. tak tahu lagi dah, tengok macam mana. Tak apa, saya prepare you to think towards that level. Maknanya bila tulis, okay, sekarang nak tulis chapter 2. Okay. Saya share kejap lah. Kamu tutup kamu ni. Okay. Jadi kalau katalah kamu nak tulis chapter 2 kan. Penting sekali adalah untuk buat outline kan. Namanya adalah outline. Anything that we do, tema tu tema juga lah, tapi outline ni penting. 2.1. Kalau nak tahu, kita tengok thesis orang lain. Jadi kita tengok, dia akan ada introduction. Okay, kita buatlah introduction. Dalam introduction ni kita akan tulis background of the problem, background of the issues. Okay. Importance of
case study. Background lah. Nampak tak? Nah, kita dah ada idea lah apa nak tulis dalam ni. Lepas tu kita pecah. 2.2 ni apa? Lagi detail daripada background ni lah. Kita kata historical review of katalah human resource lah. Human resource punya issues, apa ni, human resource punya problem lah. Lepas tu 2.2.1 tu adalah dia punya section. Nampak tak? Kita kena strukturkan dulu. Nampak? Okay. Walaupun kita tak tahu apa dalam ni, itu adalah datang daripada yang kita baca jurnal. Books, well feed in saya lah. Books, journal. Okey, katalah kamu tak nak tulis historical review, kamu kata kamu nak buat definition of something. Jadi dia ni lah. Nampak tak? Jadi turutan ni, turutan untuk kita memikir. This is our thinking as well as our writing nanti. Thinking plus writing. Jadi tiap-tiap hari kita isilah sikit ni. Okey, cari daripada buku, isilah kat sini. Ataupun journal. Jumpa journal, jumpa kat sini. Kita kata okey, dan ni katalah ni 2.3 ni dah kira dah problem lah kan. Job satisfaction, problems in industry. Contohlah kan. Jadi kamu carilah, kamu jumpa ni, kamu cari maksud ni. Pecahkan dia punya section. Dan last kali, summary lah. 2.5, 2.6 ni kita punya summary. Jadi introduction is tell the reader what is the, ini pun kena ada introduction ni, background of chapter 2 lah. Chapter 2 is apa bla 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 bla. Represent the literature review. Menerangkan apa. Lepas tu summary ni akan menyatakan apa yang telah kita nyatakan. Baru ada dia punya kesinambungan. Ni chapter 2 dah ada rangka dia. Nanti buat chapter 3 dia rangka. Right? So writing pada saya ni is early in the process. Bukan tunggu last kali kita write lah. Saya tak setuju lah. Saya punya pandangan adalah kita mesti mula kita dah baca tu. Memang mula-mula tak ada idea. Saya bukan nak kata terus ada idea kan. Macam ni saya boleh tulis bagi idea ni pasal saya dah banyak idea. Saya dah banyak pengalaman. Tapi orang yang belum ada pengalaman, tapi kena cubalah. Kamu baca buku yang Hayota tu lah. Hayota apa yang apa ni research method in education tu. Yang apa, dia ada sebut pasal ni. Kamu baca dalam buku tu, dia ada sebut. Outlining your apa ni chapters. Kena ada outline. Betul, summary ni akan kaitkan dengan chapter 3. Jadi kan clear kan, macam cerita buku lah, cerita ni depan ni saya buat ni. Lepas ni saya telah jumpa ini. Ni dia punya finding. So writing is very important lah early in the process. Ada soalan? Ada nampak? Nampak lah. Saya cubalah untuk next punya meeting ni saya cuba sikit-sikit ni. Apa yang boleh ni. Buat satu tu. Saya mungkin apa ni, saya mungkin ke depan sikitlah kan. Tapi saya tak ke depan macam kamu turun metodologi. Kamu belajar itu. Kamu jangan risau. Jangan risau pasal metodologi. Do not worry about the methodology yet. But of course, metodologi pun you can review the methodology. Kan metodologi yang orang tengah buat tu apa dia pakai case study. Tadi case study part. Boleh tak check dekat journal, ada tak orang buat part case study tu. Always fall back to journal. If you have a question, go back to the publish extant literature. Ini saya perkenalkan perkataan baru extant. Pernah dengar extant literature? Nanti kamu cari lah. Tak nak. Extant. TANT extant. Okay. Extant. Extant literature. Jadi itu dia melambangkan literature yang
yang ada lah. Of course kita tak mampu untuk baca semua jurnal, semua buku berkaitan dengan apa orang kata masalah yang kita hadapi. Tak mustahil. So kalau boleh baca as many as possible and we have our own set of ideas, dah cukup lah. Sebagai extend literature. Okay. Okay. Nantilah saya buat video sikit lah, share benda ni. Ya, terima kasih. So, yeah.